Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam uh, Dan Channel. Saya jenamakan channel saya sebagai Dan Channel. InsyaAllah pada kali ini saya ingin berubah sedikit daripada hanya berkisah tentang konten sejarah kepada sesi bedah buku. Okay, InsyaAllah buku pertama pada kali ini yang ingin saya bedah adalah buku tulisan saya sendiri, iaitu buku Era Perubahan Eropah dari Zaman Gelap Renaissance, Kelahiran Semula. Okay, terbitan Hijaz Record Publishing. InsyaAllah saudara-saudari boleh dapatkan buku ini di kedai-kedai buku seperti kedai buku popular, MPH dan sewaktu dengannya. Apa yang saya tulis dalam buku Renaissance ini? Okay, sebenarnya secara asasnya Renaissance ini berkisah tentang zaman dalam tamadun Eropah, zaman Eropah awal, yang menceritakan tentang masyarakat Eropah mula mengalami zaman cerah. Namun sebelum zaman cerah itu berlaku, sebenarnya masyarakat Eropah lebih kurang 1000 tahun selepas kejatuhan Rom telah melalui zaman gelap. Bagaimana mereka dapat mencapai zaman cerah? Ini yang saya dedahkan dalam buku ini. Siapa yang mempengaruhi dan bagaimana masyarakat Eropah boleh mengalami pencerahan Renaissance, kelahiran semula dikatakan kelahiran semula zaman Yunani Rom. Walhal sebenarnya apa yang saya dedahkan di sini adalah pengaruh utama yang menyebabkan berlakunya zaman Renaissance ini sebenarnya dipengaruhi oleh tamadun Islam. Okay, tamadun Islam yang saya namakan sebagai Selatan Spanyol. Okay, Selatan Spanyol ini merupakan zaman di mana tamadun Islam berkembang dan menjadi tapak asas kepada tersebarnya ilmu yang menjadi faktor pembangkit utama zaman pencerahan di Eropah. Daripada Selatan Spanyol ini tersebar ke Eropah, dan siapa yang menaikkan tamadun di Selatan Spanyol? Okay, ini adalah yang terkandung dalam siri ini yang saya letakkan dalam pengenalan itu. Ada beberapa tokoh Muslim, Tariq Ibn Ziyad contohnya dan Musa Ibn Nusair, yang telah dalam istilahnya membuka Selatan Spanyol pada cahaya Islam, memperkembangkan lagi akidah dan ilmu dalam tamadun Islam ke tamadun Eropah yang mengalami zaman gelapnya. Okey, seterusnya dalam bab ini bab 2 menceritakan sejarah awal. Okey, seterusnya bab 3 kesedaran dan perkembangan intelektual. Okey, di sini yang paling penting, faktor yang memangkin kepada zaman Renaissance, di mana ilmu-ilmu dalam tamadun Islam dibawa oleh tokoh-tokoh dan dikembangkan dalam kerajaan di Selatan Spanyol. Yang seterusnya menjadi faktor paling penting tamadun Eropah mengalami zaman Renaissance. Okey, seterusnya dalam tajuk bab 3 juga kesedaran dan perkembangan intelektual, apa yang berlaku adalah di sini dibina institusi pendidikan dan perpustakaan serta aktiviti penterjemahan. Okey, ketiga-tiga tajuk ini amat penting kepada tamadun Eropah. Kenapa? Dalam ketiga-tiga inilah ilmu-ilmu di Eropah diperkembangkan, di mana semua ilmu-ilmu atau tulisan-tulisan daripada ulama-ulama dalam pelbagai bidang, termasuk bidang agama, bidang sains tulen, matematik, astronomi, dibukukan dan disimpan di
perpustakaan, dan mereka juga menterjemahkan, okey, menterjemahkan karya-karya daripada Yunani dan Rom kuno ke dalam bahasa Arab, dan daripada bahasa Arab ini juga diterjemahkan kepada bahasa-bahasa asing di seluruh Eropah yang lain. Okay, seterusnya, saya kembangkan lagi buku ini kepada letusan teknologi dalam kebangkitan Renaissance. Okay, apa sebenarnya faktor lain yang mencetuskan juga kepada Renaissance di Eropah? Okay, dalam tajuk ini beberapa teknologi saya tonjolkan beberapa teknologi yang dihasilkan oleh saintis-saintis Islam di selatan Sepanyol, seperti teknologi pertanian, murjikal, teknologi pengurusan air, Noria, teknologi persenjataan, teknologi perubatan yang diguna pakai oleh masyarakat Eropah seterusnya. Okey, tajuk yang kelima, bab yang kelima ialah perkembangan perdagangan. Okey, dalam tajuk ini apa yang saya terangkan adalah kemahiran-kemahiran yang dikemukakan oleh masyarakat di selatan Sepanyol, tamadun Islam di selatan Sepanyol, yang mendominasi bidang perdagangan, sama ada sudut perkapalan dan geografi, dan daripada perdagangan inilah tersebarnya kehebatan selatan Sepanyol itu ke seluruh Eropah dan ke timur. Dan di bahagian akhir adalah ini kaitan Renaissance-nya. Saya kaitkan Renaissance di Eropah dan kejatuhan Islam. Dalam tajuk ini saya tonjolkan apa sumbangan tamadun Islam tadi kepada perkembangan masyarakat Eropah, yang mana kemudiannya mereka sebar luaskan ke seluruh Eropah, dan seperti biasa mereka akan jenamakan atas jenama mereka sendirilah. Mereka mengatakan bahawa mereka lah yang mencipta sesuatu benda baharu, teknologi-teknologi terkini untuk memajukan tamadun mereka, iaitu tamadun Eropah zaman Renaissance. Okey, ini itulah beberapa perkara yang saya ceritakan dalam tamadun ini. Jikalau anda ingin mendalami lebih lanjut tentang Renaissance di Eropah, apa kaitannya dengan tamadun Islam, maka bolehlah anda dapatkan buku ini di pasaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.